Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, sedang penonton mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung lagi beberapa bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada keberkatan, ada kebaikan atas pembacaan hadis-hadis kita. Baik. Hadis yang pertama yang kita baca pada pagi ini insya-Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syabbun sakhiyun hasanul khuluq ahabbu ilallahi min syaikhin bakhilin abidin sayyi'il khuluq." Rawahu ad-Dailami an Ibni Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud syabun. Syabun maknanya pemuda. Syabun. Kalau sabun lain. Sabun, sabun. Orang Melayu sebut sabun, asalnya sabun. Bahasanya sabun. Datang ke kita, dilembutkan, dilemahkan jadi sabun. Yang ini sya. Okey, yang ini sya. Bukan syawang, yang ini syabun. Okey. Syabun sakhiyu, pemuda yang pemurah. Hasanul khuluq, malah baik pula perangainya. Ahabbu, lebih disukai, ilallahi, kepada Allah, min syaikhin, daripada orang tua, bakhilin, yang kedekut, abidin, walaupun dia rajin buat ibadat, sayyi'il khuluq, dahlah buruk pula kelakuan dia. Baik, Nabi sebut kepada kita dua perbandingan. Yang pertama orang muda, yang kedua orang tua. Yang pertama orang muda, Mas Riyah Saleh, Syah Awang, Juhara Bidin, Fahrun Nisa, Sarimah Dohat, Muhammad Hafiz, Zai Ahmad Saharudin, okay, Chia Beng Chuan. Oh, orang Cina pun dengar kuliah kita. Nama dia apa? Chia Beng Huan. Okay. Zam-Zam Al-Kazam. Oi, subhanallah. Kuliah ni yani cantik baju ustaz. Baju ni saya pakai berlakon hari tu, cerita Kampung Pisang. Bersih 18 puasa. Baik, Salmah Saleh Azizah Lan,
Nurul Zaimirah. Baik. Nabi sebut tentang anak muda. Yang pertama, anak muda yang sahih, maknanya ialah pemurah. Yang kedua, anak muda yang hasanul khuluq, yang baik perangai. Lebih Allah sukai daripada orang tua. Syekh ni maknanya orang tua. Kita duk panggil syekh, padahal maksud dia tua. Yang mana tua pula kedekut. Dahlah kedekut. Yang bakhilin abidin, yang bakhil beribadah, sayyi'il khuluq, buruk pula perangai. Ni dia Nabi sebut. Nabi suka pada anak muda yang pemurah. Pemurah dalam apa? Macam-macam benda. Pemurah dalam ibadat. Ingat senang orang muda nak sembahyang, nak main masjid tiap-tiap waktu. Anak muda hak rajin main sembahyang margub, tu pun kadang lambat juga. Tiap pagi baca Quran margub. Demam ke, bekam ke, baca Quran. Mudah-mudahan Allah sukalah pada dia. Bukan kata Allah je suka ustaz, Allah pun suka. Udah apa? Biar apa? Jangan buat apa. Okey. Yang rajin, pemurah dalam tenaga, suka tolong orang. Ini pemurah. Kita panggil ringan tulang. Buat kerja, suruh lapar pun buat, duk senyum dia. Tu nama dia Tok Ketua Kampung. Nama apa lupa. Fayat tu nama. Hidayat. Hidayat. Pergi ke mana Hidayat ni? Dulu duk main barakah selalu. Kata nak sambung belajar lagi. Muda main sembahyang, muda pergi masjid. Umur 17, perangai macam umur 71. Yang ketiga, pemurah daripada segi wang. Orang muda nak sedekah ni, banyak benda dah dia nak buat. Orang muda dia nak beli kereta, orang muda dia nak beli motor, orang muda dia nak beli isteri, nak pakai duit, nak kahwin. Orang muda nak simpan, orang muda nak enjoy, orang muda nak pergi Maidin, orang muda nak pergi Langkawi, orang muda nak dine in, mentang-mentanglah 2 dos. Orang muda nak pakai baju lawa, orang muda nak bergaya. Tengok-tengok dalam muda-muda semua macam tu, dia boleh sedekah, dia boleh berwakaf. Subhanallah. Maka Allah suka. Orang muda ni dia fikir macam-macam. Nak bayar hutang PT-PTN, nak bagi duit kat mak dia, nak tukar exhaust baru, tukar handphone baru. Tengok dia boleh pergi sedekah. Ni kira hebat lah orang muda ni. Jadi itu bentuk pemurah. Pertama, pemurah dalam ibadat. Kedua, pemurah di dalam tenaga. Yang ketiga, pemurah di dalam harta. Ini yang Allah Ta'ala suka pada anak muda. Yang kedua yang Allah suka apa? Hasanul khuluq, husnul khuluq, iaitu anak-anak muda yang baik perangainya, yang hormat pada orang, yang baik akhlaknya. Maka kalau begitu sikap yang ada pada orang muda, kata Nabi, ahabbu ilallah, Allah suka pada mereka. Daripada siapa yang Allah suka? Daripada orang tua bakhilin abidin, daripada orang tua yang bakhil di dalam beribadah. Semayang bakhil, pendek semayang, sunat-sunat tak baca,
Kenapa tak baca som atas sunat? Kenapa tak buat som atas sunat? Itu nama dia bakhil. Tak korban ke tahun ni som? Tak payahlah, udah korban 2 tahun lepas. Bakhil dalam ibadat. Tak ada baca Quran ke som, tak payah. Kan puasa itu dah khatam. Tunggu puasa yang akan datang pula lah. Itu nama dia bakhil. Takkah habis-habis sembahyang terus bangun, duduklah sekejap kita zikir. Tak apalah, awak nak tengok Korea tadi. Itu nama dia bakhil dalam bab ibadat. Padahal ibadat yang kita buat untuk siapa? Kalau duduk lama sikit lepas sembahyang, wirid lama sikit, untuk siapa? Baca Quran untuk siapa? Sembahyang sunat, puasa sunat untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Betul yang kedekut pada diri itu pasal apa? Bukan kita mengkayakan orang pun, menggemukkan orang pun. Kita menggemukkan pahala kita, menggemukkan amalan kita. Kak semua rohani kata Kak Som kena pagi ni. Kak Som duduk tidur kat pondok dah. Baik. Ad Muhammad, Waalaikumsalam Ad Muhammad. Kalau kita pemurah dalam ibadat, pahalanya balik pada kita, bukan balik pada orang. Habis tu je, kenapa yang tak mau tolong diri sendiri? Kenapa yang tak nak tolong? Kita ni kalau buat ibadat banyak-banyak, sentiasa buat baik, nak mati pun seronok. No? Ibadat kita duk di Al-Barakah tu, buat ibadat sampai ke mati. Sampai ke mati buat ibadat. Kita nak mati pun seronok. Duk atas dunia ni tak seronok. Duk dalam kubur seronok, tapi kena buat bekalan siap-siap lah. Buat bekalan siap-siap. Banyak-banyak buat bekalan. Ikhlaskan hati, betulkan amalan. Niat kena ikhlas. Jangan cari paksa dengan orang. Damping dengan Allah. Duduk dalam kubur ni seronok. Jangan duduk kata duduk dalam kubur ni gelap ya. Kalau kita bawa lampu siap-siap, lampu amalan cerah. Jangan kata dalam kubur ni sempit. Kalau kita bawa cangkui amalan cerah, luas kubur. Nikmat dalam kubur tu. Duduk atas dunia ni tak nikmat. Nak menapas pun susah. Kita dah lah semput. Pakai menetang tu pula. Oksigen tak cukup. Yang herannya bila masuk hospital kena pakai oksigen. Duduk di luar tak mau oksigen. Bila sakit minta pula oksigen. Kan pelik perangai kita ni. Pelik oh. Manusia ni tak tahu perawatan jenis apa. Saya pun tak faham. Duduk saja-saja tak mau oksigen, tutup 3-4 lapis. Bila masuk hospital, dia bagi apa? Oksigen pula. Minta nyawa. Yang masa sihat tutup nyawa. Duduk dalam dunia ni tak seronok. Nak semayang melambat, terlepas rakaat pertama pasal cek suhu tu imam baca Fatihah, kita pula duk nak cek dahi, nak tulis nama, nak scan. Masuk rakaat dia sujud lah. Berapa ramai yang terlepas semayang. Kita tak seronok hidup dalam dunia ni. Nak kena bergaduh dengan orang, takut, susah nak kerja. Nak masuk sana tak boleh, nak masuk sini tak boleh, nak berjalan tak boleh. Duk ramai-ramai lagi sakit pula. Ingatkan dah cocok 2 tak kena sakit juga. Sebab tu kalau kita buat iman kita siap-siap, buat amalan kita siap-siap, duduk dalam kubur nanti seronok. Rehat sampai kiamat. Tu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu.
Ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Mayat dalam kubur bila dikejutkan pada hari kiamat, marah dia. Ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Celaka betul siapa dia yang kejutkan kami daripada tidur ni. Kami duk lena tidur ni, siapa yang kejut ni? Malaikat jawab, inilah dia, kiamat dah sampai. Benarlah apa yang Allah cakap, kiamat dah sampai. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, jangan kita faham semata-mata dalam kubur tu gelap, dalam kubur tu sunyi, dalam kubur tu seksa. Tak. Kalau kita baik, kubur tu tempat persinggahan, R&R yang paling seronok sekali. Kita boleh jumpa balik kawan-kawan kita, nyembang-nyembang dengan ruh-ruh kita. Dah lama dah pi, jumpa balik dengan ruh kat Wuk. Datang kamu tadi, macam mana Barakah? Macam itulah. Ustaz Kazim macam mana? Ada kahwin lain ke? Astaghfirullahalazim. Itu nyembang dalam kubur, nyembang di alam ruh. Sebab tu kita boleh berbual-bual balik dengan ruh yang dah awal mati. Macam mana dengan laki aku lepas aku mati, macam mana dia? Dia okey, tak pernah tinggal semayang. Mana kamu tahu? Aku bini dia pula. Dia udah bergaduh pula di alam roh, tuan-tuan. Tak ada gaduh-gaduh dah, baik belakang lah. Seronok nyimbang ni, duk tanya khabar kamu macam mana, selama ni macam mana, kamu macam mana. Itu roh. Kita tak tahu alam roh ni macam mana. Tetapi nak dapat kenikmatan macam tu, buat bekalan. Bekalan dia bukan nasi tapawai, bukan. Bekalan dia bukan kuih keria. Bekalan dia ialah amal ibadah. Jadi akak-akak di pusat pendidikan Al-Barakah, abang-abang di pusat pendidikan Al-Barakah, inilah masa dia buat ibadat, buat persiapan. Kita duk tengok kawan kita seorang tumbang. Anu mati buka, yang ni mati buka, anu mati tak habis-habis. Okey, mati saja-saja. Satu hari, dua hari nanti kita pula yang akan termasuk dalam list orang yang dah meninggal dunia. Kita pula termasuk di situ. Baik. Cuba kita tengok kalau cerita orang mati. Kalau cerita orang mati sehari dua aja orang nyembang. Sehari dua je orang ingat. Habis kuat 40 hari orang ingat. Mai ustaz kata bid'ah pula langsung tak ingat. Paling-paling kurang 3 hari ingat. Mai ustaz kata bid'ah 3 hari buat kenduri, tak ingat langsung. Jadi siapa yang nak ingat kita di alam kubur? Nak harap pada anak? Tahlah ustaz, dia pun sibuk, dia frontliner. Nak harap suami, sekarang dia tak peduli saya ustaz. Harap cucu, merangkak pembulung ustaz, dia tak kenal saya pun. Kalau gitu yang ingat pada kita ialah diri kita sendiri. Maka jangan jadi bakhilin abidin, orang tua yang kedekut dalam ibadat. Sayyi'il khuluq, yang Allah tak suka ialah orang tua yang buruk perangai dia. Orang tua yang buruk perangai Allah tak suka. Tua-tua pun gatai, jalan pun ketak-ketak, tu pun gatai duk ngorak orang. Dia tak sedar diri. Okey, orang tua yang buruk perangai, dengki dia nombor 1, khianat nombor 1, laga-lagakan orang nombor 1, busuk hati dengan orang nombor 1. Baik, jadi dua benda yang Allah suka, dua benda yang Allah tak suka. Yang Allah suka anak muda yang pemurah dan baik perangai. Yang Allah benci ialah orang tua yang kedekut dalam ibadah dan buruk pula perangainya. Baik, kita tengok pada hadis yang kedua. Terima kasih Sahana Sa'ad, Salmah Sa'ad, Lela Zainal Abidin, Hamidah and Sulut. Okey, nama sedap ni. Hasnizan Mustafa,
Farida Ida Fidda, terima kasih. Saya share Ustaz, silakan. Muhammad Syahri, dulu kita ingat Cikgu Syahri. Ama Salam, okay. Sabda Adi, Jun Mun Maisma, terima kasih kepada semua yang menonton rancangan kita pada pagi ini, insya-Allah. Baik. Yang kedua, syahiduz zur la tazulu qadamahu hatta yujiballahu lahun nar, rawahu al-Hakim. Saksi yang berhutang itu sentiasalah dua kakinya di tempat mana yang dipersaksikan, sehinggalah dimasukkan dia oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Syahiduz zur, saksi yang berbohong. La tazulu qadamahu, tak akan berganjak mata kakinya, tumitnya, hatta yujiballahu lahun nar, sehingga wajiblah dimasukkan dia ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksi yang bohong. Sekarang ni banyak saksi jadi bohong. Dia dibayar duit, dia mengaku, padahal dia bohong. Dia dibayar upah supaya jadi saksi palsu. Dia buat ikrar sumpah palsu. Dia buat affidavit sumpah palsu. Apa orang takut sekarang? Dia kata lambat lagi kiamat. Nabi Isa pun tak turun lagi. Nabi Isa belum sampai, Imam Mahdi belum sampai, lambat lagi. Dia pun jadi saksi, saksi palsu. Sampai orang jadi susah dalam mahkamah. Naik mahkamah, turun mahkamah, naik mahkamah, turun mahkamah. Pasal apa? Pasal adanya SD palsu. Dia takut apa? Dia bukannya Islam. Kita ni orang Islam takut juga neraka ke, takut juga kubur. Puak-puak ni takut apa? Dapat duit, lari. Yang disumpahnya, yang disaksi palsunya menderita, dimalukan. Ini jahatnya orang yang jadi saksi palsu. Tak nampak tapi kata nampak, tak tahu tapi bercakap macam betul-betul tahu, tak tengok tapi nampak macam tengok. Ini nama dia saksi palsu. Baik. Hadis yang ketiga, syarul majalis al-aswaq wat turuq wa khairul majalisil masajid, fa in lam tajlis fil masjid falzam baitaka, rawahu at-Tabrani an Wa'ilah. Baik. Syarrul majalis, sejahat-jahat tempat, tempat lepak, tempat duduk. Majlis ni asal daripada perkataan jalasa. Jalasa ni maknanya duduk. Al-majlis, tempat-tempat yang dikhaskan untuk duduk. Orang Melayu cakap Arab lama, cuma tak perasan. Nak mana yung ada majlis sikit. Majlis tu bahasa Arab. Bila suruh belajar cakap Arab, susah lah ustaz. Tak apa, kita boleh buat majlis ilmu bahasa Arab. Majlis apanya? Itulah bahasa Arabnya majlis. Majlis bahasa Arab, kitab menulis bahasa Arab, maktab bahasa Arab, madrasah bahasa Arab. Okey, semua kita ni cakap bahasa Arab. Yang bahasa Melayu tak banyak. Sambal, belacan, lesung, genuak, itu ya. Lama tak tengok buah genuak. Baik. Nabi kata seburuk-buruk tempat ialah al-aswaq, kedai, pekan. Tu paling buruk. Yang tu yang buka pada dulu tak pernah tutup. Daripada dulu buka tak pernah katuk. Sedangkan Nabi kata seburuk-buruk tempat, sejahat-jahat tempat, al-aswaq,
Wat-turuq, jalan-jalan. Tapi dua ni lah yang orang suka lepak. Tempat membeli belah dan tepi jalan. Padahal Nabi kata tu tempat yang tak elok. Lepak tepi jalan, tengok orang lalu-lalang, tengok janda lalu, tengok anak dara lalu, tengok jantan lalu. Sekarang jantan tengok jantan lalu, jantan tengok jantan lalu. Bayangkan. Wow, awesome tu dia. Sebab tu di jalan banyak. Tempat yang paling baik, wa khairul majalis al-masajid. Tempat yang paling disukai, yang paling baik, masjid. Masjid pula ditutup, buka pun sat-sat. Yang pasar ni buka lama. Masuklah, tak ada hak. Masuk. Bila ditanya, jawab pula. Di masjid tak ada beras, di pasar ada beras, sebab tu kita buka pasar. Masjid kita tak buka sebab kita nak beli apa di masjid, sebab tu kita tutup. Ada ke jawab macam tu? Kau samakan masjid dengan pasar? Kau samakan masjid dengan pasar raya? Apa benda ni Tuan Syekh? Ni Nabi sebut Tuan Syekh. Masjid tu tempat rahmat. Semalam kita baca kan, orang yang duduk di dalam masjid, yatluna kitab Allah yatadarasunahu. Orang yang duduk dalam masjid, dia baca Quran, dia bertadarus dalam Quran, bertadarus dia Al-Quran. Apa yang dia dapat? Dia dapat ketenangan, sakinah. Yang kedua, apa dia dapat? Malaikat menaunginya, merahmatinya, Allah merahmatinya, dan namanya tercatat kemuliaan di sisi Allah. Yang ni tak ada tempat lain, dia ada di masjid. Tapi sayang tuan-tuan, kita boleh pula bagi perumpamaan. Di masjid tak ada ikan, di masjid tak ada beras, pasar kena buka sebab orang nak makan, masjid boleh tutup. Allah sedih lah cakap macam itu. Makan ni ada dua, satu makanan rohani, satu lagi makanan jasmani. Makanan rohani itu ibadat, makanan rohani itu mengaji, makanan rohani itu zikir, makanan rohani ini baca Quran, semayang. Tempat yang paling afdal buat masjid. Okey, itu makanan ruh. Satu lagi nama dia mentega darah. Makan nasi, pulut, buah, itu nama dia makan. Tak ada makan dia pun susah agak, menggigil satu badan, ketar satu badan. Kat Rus kita tu ketar satu badan. Jadi tak larat. Pasal apa tak larat? Tak tahu pasal tak makan. Jadi hypo kat roh. Ciri-ciri hak Kak Ros cakap kat saya tu, dia tu ada tanda-tanda hypo. Menggigil, letih, sejuk. Gula tinggi ke? Gula tak ada. Mungkin gula tak ada, pasal duduk seorang, jarang makan. Nak masak malas, duduk seorang. Kalau ada lelaki tu boleh tak masak? Tak mana faham? Tak faham sudah. Kalau ada suami, boleh tak pergi makan kedai Ibrahim? Potek. Tak makan pun susah, jadi menggigil. Jadi kita nasihat pada Hajar Rusnah Cik Din, makan banyak. Cukupkan makan. Sarapan pagi ambil, sarapan tengah hari ambil, sarapan petang ambil. Jangan tinggal. Jangan makan benda yang sejuk. Baik. Jadi masjid ini adalah tempat makanan ruh. Jadi jangan hanya nampak satu je, makanan jasmani. Makanan ruh inilah yang penting.
Okey, makanan roh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling buruk ialah pasar dan jalan-jalan. Tempat yang paling baik ialah masjid. Fa in lam tajlis fil masjid falzam baitaka. Dan jika engkau tidak duduk di masjid, hendaklah engkau duduk di rumah engkau. Okey, sekarang dia orang dah hadkan masjid, ustaz. Masjid ditutup. Tak apa, duduk rumah. Jadikan rumah kamu sebagai masjid. Jangan bagi alasan tak mau buat di rumah pula. Semayang berjemaah di rumah, berzikir di rumah, baca Quran di rumah. Hidupkan masjid di rumah. Nak buat macam mana? Dah ada masalah. Okey, dah ada masalah kita ni. Bukan saja-saja nak tutup, dah ada masalah. Kalau gitu buat masjid di rumah. Panggil anak-anak main semayang. Anak-anak pun tak boleh datang, ustaz. Dia semayang rumah dia, kita semayang rumah kita. Yang penting kita gantikan fungsi dia, peranan dia di rumah kita. Kita buat ibadat di rumah. Baik. Kemudian hadis yang keempat. Syiarul mu'minin 'ala sirat yaumal qiyamah rabbi sallim sallim. Rawahu At-Tirmizi 'anil Mughirah bin Syu'bah. Sebagai tanda orang-orang yang beriman tak kala melalui titian sirat, masing-masing berkata rabbi sallim sallim sallim. Ya Tuhanku selamatkanlah, ya Tuhanku selamatkanlah. Riwayat Imam At-Tirmizi. Tanda-tanda orang yang beriman, bila dia lalu di atas titian sirat, apa yang dia akan cakap? Ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah. Ini perkataan yang disebut tak kala kita melintasi titian sirat. Sallim sallim sallim, Rabbi sallim Rabbi sallim. Tapi waktu hidup dalam dunia, salim salim salim. Lain. Salim salim tu rokok salam. Salam salam salam. Di hari kiamat salim salim. Jadi kalau boleh hak dalam dunia ni tak ada lah benda tu. Yang kita nak salim, bukan salam. Bukan salam. Okey, yang tu lain. Okey, Rohani Elias, Maria Alana insya-Allah buat di rumah. Okey. Yang Farida, Rosnah Cik Din, ramai peminat Rosnah Cik Din ni. Saripah, moga Kak Hajah Rosnah cepat sembuh, jaga kesihatan, sayangi diri ya Kak. Jangan makanlah kopi. Zurina Sadio, tempat yang baik-baik. Terima kasih. Kita lihat hadis kelima. Syiarul mu'minina yawma yub'atsuna min quburihim la ilaha illallah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Rawahu Ibnu Marduwi an Aisyah. Okay, Marduwi an Aisyah. Tanda-tanda orang yang beriman bila dibangkitkan mereka daripada kubur, perkataan yang mereka sebut ialah la ilaha illallah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang beriman, tanda dia bila lalu dekat titian sirat, dia sebut Rabbi sallim Rabbi sallim sallim. Orang beriman bila dia keluar daripada kubur, dia akan cakap apa? La ilaha illallah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hari ini hari yang pasti kita akan ketemui, pasti kita akan jumpa. Hari kematian kita mesti jumpa. Hari duduk dalam kubur seorang-seorang mesti jumpa. Hari disoal oleh malaikat muka nangkir mesti jumpa. Hari ulat mai datang makan badan kita, jumpa. Jumpa.
hari nak dibangkitkan di hari kiamat, jumpa, mesti jumpa. Hari kita nak disoal oleh Allah di hari kiamat, akan jumpa, tak boleh elak. Habis tu kenapa nak mengelak, minta tolong daripada Allah dalam dunia? Kalau dah tahu satu hari kita akan jumpa dengan Allah, kenapa dalam dunia ni kita menolak apa yang Quran cakap, apa yang Quran kata, apa yang Allah pesan pada kita? Baik, kemudian yang keenam, syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakum min ahliha. Rawahu Ibnu Sani' an Zaid bin Arqam. Bermula syafaatku di hari kiamat adalah benar, maka siapa yang tidak percaya dengan syafaat, maka dia bukanlah ahlinya. Siapa yang tidak percaya kepada Rasulullah, maka bukanlah ahlinya. Siapa yang tak percaya kepada syariat syafaat Rasulullah, bukanlah ahlinya, bukan daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna syafaat? Syafaat maknanya pertolongan. Syafaat maknanya pertolongan. Allah membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menolong umatnya. Kebenaran menolong umatnya tadi dipanggil syafaat. Kita dahaga di hari kiamat, ada pertolongan Nabi, dapat minum air telaga. Namanya ialah Telaga Kausar. Kalau kita minum air dia, takkan dahaga sampai bila-bila di padang mahsyar. Tapi ada tak orang di kalangan umat Nabi yang tak dapat minum? Ada. Siapa dia? Orang yang membuat bid'ah selepas kewafatan Rasulullah. Nabi tak pernah buat macam tu, kita pergi buat. Nabi melarang kita, kita tak ikut. Nabi menyuruh, kita bantah pula. Kita pandai pada Nabi lagi. Orang macam ni tak layak untuk minum air telaga dalam syurga tanpa hisab. Maka kata Nabi, siapa yang tak percaya kepada syafaatku, maka dia bukan daripada kalangan ahli-ahliku. Jadi macam mana nak dapat syafaat? Banyakkan berselawat setiap pagi, setiap petang. Lepas sembahyang 10 kali, 10 kali, 10 kali. Sehari 50, kena 2 hari 100. Kalau buat sebelum 100, selepas 100, 20,000 dapat dah sehari. Bukannya lama. Main TikTok lama, main Facebook lama, selawat pendek. Macam mana nak dapat syafaat? Mencintai, menziarahi maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, mencintai. Sebab tu ada orang yang mencintai Nabi, dia bubuh nama anak laki dia Muhammad, Muhammad. Dan dia panggil nama anak dia pun Muhammad. Dia tak panggil Mat. Buh nama lawa Muhammad, panggil Mat. Panggil Muhammad, Muhammad, Ahmad, Muhammad, Ahmad. Okey, baik. Hadis yang ketujuh, Syahrul Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ardi la yarfa' ila Allah illa bi zakah al-fitri. Kata Nabi, bermula bulan Ramadan, yakni puasa, amalan kita berpuasa di bulan Ramadan tergantung di antara langit dan bumi, tak diterima oleh Allah sehinggalah dengan membayar zakat fitrah. Bayar zakat, Allah terima puasa kita. Tak bayar zakat fitrah, puasa tergantung-gantung di awang-awangan. Hadis yang ke-8, Asy-syuhada khamsatun al-mat'un
wal mabtun wal ghariq was sahibul hadmi wasyahid fi sabilillah. Rawahul Bukhari wa Muslim an Nabi Hurairah. Orang yang mati syahid itu ada 5. Pertama, mati kerana sakit ta'un. Mati kerana sakit ta'un, al-mat'un, orang yang kena sakit ta'un. Sakit ta'un ni bukan seluruh negara ta'un. Wabak ta'un ni satu tempat. Kalau kena kat Manjui, Manjui dia kena. Dia tak kena sampai ke Pahang. Tu nama dia wabak. Tapi kalau satu dunia kena, tu wabak ke apa? Perang kot. Beza tu. Wabak ni Nabi kata kalau kena Manjui ni kena ta'un, Tambun jangan datang. Dan orang di Manjui jangan keluar pergi tempat lain. Orang Meru jangan datang, orang Cemor jangan datang. Orang Manjui duduklah Manjui. Itu cara dia nak ngelakkan wabak berjangkit. Kalau betul wabak, hari ni orang nak kata wabak-wabak, hak sihat pergi tempat orang sakit. Tu macam mana cerita? Pergi duduk setempat dengan orang sakit pula, duduk ramai-ramai, duduk lala balik kena. Mana boleh macam tu? Kawalan yang kita buat selama 2 tahun ni berkesan ke tidak? Ikut cara Nabi betul ya? Kalau betul wabak. Yang kedua, wabak dia takkan berlaku serentak. Serentak satu dunia, satu negara kena. Habis tu mana tempatnya? Hadis tu sebut. Nabi sebut orang yang kena wabak, yang sihat tak boleh masuk tempat yang kena wabak. Yang kena wabak tak boleh keluar daripada tempat dia. Sekarang ni semua tempat kena. Tang mana hadis tu nak dipakai? Hadis Nabi ni dia relevan dengan semua zaman. Sebab tu saya kata berkali-kali, kena kaji balik benda ni betul ke ni. Tak pun ada benda lain, ada tangan-tangan lain yang buat kerja ni. Baik, yang ketiga, wabak dia tak akan mengubah cara ibadat orang Islam. Sebab apa yang Nabi Muhammad bawa, apa yang Islam suruh buat ibadat, itu paling cantik. Mana mungkin Allah turunkan satu penyakit yang mengubah ibadat orang Islam, sedangkan ibadat tu Allah suruh buat dan Nabi suruh ikut dia. Ini yang berkali-kali saya cakap pada tuan-tuan, tolong kaji balik benda ni. Jangan sampai kita selesa meninggalkan sunnah dan perbuatan Nabi SAW. Yang kedua, wal mabtun, orang yang sakit perut. Orang yang mati sakit perut. Syahid, mati bersalin. Dia bersalin 2 minggu. 2 minggu lepas dia bersalin. Tapi duk sakit lepas tu lah. Lepas bersalin tu duk sakit sampai mati. Mati syahid. Walaupun dah 2 minggu dia bersalin. Apatah lagi kalau dia mati tu waktu betul-betul bersalin, atau mati sakit perut yang lain. Banyak lah. Ada yang perut busung, kembung perut. Ada yang dapat kanser perut, kanser usus. Lepas seksa kubur. Tu nama dia syahid. Tapi hari kiamat kena soal juga. Tapi dalam kubur lepas. Yang ketiga, wal ghariq, mati lemas, mati tenggelam. 4, wal hadmi, bukan wa sahibul hadmi, mati ditimpa. Mati timpa, tanah runtuh, timpa bangunan, timpa di rumah. Mati kena timpa pokok. Jalan naik motor, pokoknya tumbang, mati timpa dia. Syahid. Dan yang kelima, mati dalam perang fi sabilillah. Baik, asyahru 29 fala tasumu hatta taraw
wala tuftiru hatta taraw fa in ghumma alaikum fa akmilul iddah 30 yawman. Sebulan itu ada kalanya 29 hari, ada kalanya 30. Maka janganlah kamu berpuasa hingga kamu lihat anak bulan, dan janganlah kamu berbuka hingga kamu lihat akannya. Jika dilindung oleh kamu akan awan, hendakkanlah kamu cukupkanlah bilangannya, yakni bulan Syaban sebanyak 30 hari. Baik, itu bulan ni ada 30, ada 29. Maka nak menentukan kena tengok anak bulan. Nak puasa pun kena tengok anak bulan. Nak raya pun kena tengok anak bulan. Jadi kalau anak bulan tu terlindung di awan, maka genapkanlah 30 hari. Sebab tak nampak. Sebab tak nampak. Baik, kita tengok kalau ada komen, ada pertanyaan pada tuan-tuan. Okey, kita cuba jawab. Makcik Aini Ali, semoga Puan Rosnah cepat sembuh. Hamidah and Sulut. Okey, terlambat join kata Nur Aini. Okey, insya-Allah tidak ada soalan nampaknya. Saya duduk tunggu ni, tak ada soalan, tak ada. Insya-Allah petang ni pukul 3 petang saya akan live bersama dengan Nabil Ahmad. Nabil. Dulu Nabil ni pengacara meletup. Sekarang dah masuk tabligh Nabil. Insya-Allah kita akan bersiaran jam 3 petang nanti. Bagi tuan-tuan yang ada masalah, tuan-tuan yang ada hajat, tuan-tuan boleh hubungi Puan Zalina di talian 0125449180. Tuan-tuan boleh ikuti bacaan Yasin setiap petang 5.15 petang di FB kita, insya-Allah. Ada orang dia kata dulu dia ada penyakit, tiap petang dia ikut program bacaan Yasin. Sekarang dia kata perjalanan haid dia dah teratur. Dulu tak teratur. Sejak sebulan 2 ni dia ada ikut bacaan Yasin setiap petang tu, haid dia dah kembali normal. Elok lah. Tidak dulu buat gila, duk mereng gila. Aku suka dia, nak datang tak datang. Ada juga yang mengadu lepas buat bacaan Yasin ikut tiap-tiap petang, dia kata dia dah boleh tidur lena, dia dah tak ada gangguan dalam badan dia. Dia rasa dah elok lah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang ada masalah, yang ada penyakit dan sebagainya, pergilah baca Yasin petang-petang 5.30, 5 suku bersama dengan kami di Pusat Pendidikan Al-Barakah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.